Selamat pagi semua, apa khabar di pagi Jumaat ni? Pagi ni kita akan mengadakan satu lagi sesi bicara buku. Dan buku kali ini agak menarik kerana buku ini ditulis oleh penulis tempatan dan dalam bahasa Melayu dan telah dihasilkan, baru saja dihasilkan dan saya menerima pada semalam, pada petang semalam. Baik, ini bukunya. Okey. Buku yang bertajuk Kukuh Nilai, Kukuh Negara. Inilah satu buku yang diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaya pada tahun 2020. Mula diadakan pada 2021 dan buku ini telah dihasilkan oleh 4 orang editor ataupun penyunting. Rozia Omar, Siwa Murugan Pandian, Muhammad Nasruddin Mat Akhir dan juga Darul Ihsan Abdul Hamid. 4 orang penulis, ada 4 orang penyunting yang telah menyiapkan dan menghasilkan sebuah buku ini. Dan dalam buku ini ada sebanyak 307 muka surat dan terdapat 23 bab dalam buku ini yang telah dihasilkan oleh begitu ramai sekali penulis-penulis tempatan. Baik, walaupun tema-tema ataupun bab-bab yang dihasilkan itu agak pelbagai, menjurus dalam pelbagai topik dan juga isu, tetapi asas kepada penulisan buku ini adalah berkaitan dengan nilai dan sejauh mana nilai itu dapat membangunkan ataupun mengukuhkan kenegaraan kita. Baik, satu buku yang baik untuk dibaca khususnya oleh awam lah, oleh masyarakat awam yang cuba untuk memahami proses pembentukan nilai dan bagaimana nilai itu jika dididik, disemai dan dipupuk dalam masyarakat, maka konsep kenegaraan itu akan menjadi lebih kukuh. Misalnya dalam bab yang pertama, bab yang kedua dibincangkan masyarakat penyayang, nilai masyarakat penyayang. Bab yang ketiga dibincangkan tentang identiti nasional. Yang bab keempat tentang nilai moral dan perbandingan antara Malaysia dan Jepun. Bab 5 berkaitan dengan bagaimana mengukuhkan jati diri negara kita di kalangan rakyat. Bab 6 berkaitan dengan nilai-nilai Jepun, Fukyu dan Fuko dalam masyarakat Jepun. Bagaimana nilai itu dibincangkan oleh penulis buku ini dan melihat bagaimana bentuk ataupun proses pelaksanaan nilai Fukyu dan Fuko dalam masyarakat Jepun. Bab yang ketujuh membincangkan nilai-nilai pengukuhan negara, atau apa yang kita sebut sebagai the etos kenegaraan kita. Bab yang ke-8 berkaitan dengan nilai intimasi dan persahabatan akrab. Ini adalah di peringkat interpersonal, hubungan individu manusia. Bab yang ke-9 membincangkan tentang sistem pendidikan awam di Jepun dan bagaimana nilai dalam sistem pendidikan sekolah awam di Jepun itu dilaksanakan. Bab yang ke-10 berkaitan dengan konsep nilai dan emosi, bagaimana hubungan antara pembentukan nilai individu manusia dengan pengurusan emosi individu tersebut. Bab yang ke-11 membincangkan tentang konsep nilai bertimbang rasa demi kesejahteraan. Bab yang ke-12 membincangkan tentang sistem sokongan sosial ahli keluarga pengguna dadah. Ini mungkin dalam bentuk kajian kes. Bagaimana dilihat sokongan sosial di kalangan ahli keluarga yang terlibat, ahli keluarga yang mana keluarga mereka, ahli mereka terlibat dengan pengguna dadah. Yang ke-13, bab yang ke-13 menceritakan tentang konsep gotong royong membentuk kesejahteraan hidup. Bab yang ke-14, keingintahuan, satu bentuk nilai ilmu di mana keingintahuan itu adalah bermula daripada peringkat yang paling rendah sekali. Bab yang ke-15, nilai budaya masyarakat Malaysia dan Jepun dalam konteks organisasi. Ini satu yang menarik sebab kita melihat perbandingan antara nilai masyarakat Jepun dan nilai masyarakat Malaysia dalam konteks berorganisasi. Bab yang ke-16 membincangkan nilai-nilai murni dalam diri seorang usahawan. Dan satu perbandingan dengan masyarakat Jepun juga. Bab yang ke-17 membincangkan sejahtera dan penyesuaian nilai. Di mana kita? Ini satu perbincangan konsep tentang konsep penyesuaian nilai dan kesejahteraan. Bab yang ke-18, kesaksamaan sistem penyampaian kerajaan dalam era ICT ke arah keutuhan perpaduan. Bagaimana kita melihat wujudnya antara apa yang cuba disampaikan oleh kerajaan itu dengan konsep pembentukan perpaduan.
Yang bab yang ke-19 tentang nilai kesedaran dan kelestarian dalam pengurusan sisa domestik dan sisa ladang. Bab yang ke-20, kepentingan nilai dalam membentuk kesejahteraan sosial masyarakat. Bab yang ke-21, consumerism dan kesedaran kelas dalam pelaksanaan majlis perkahwinan orang Melayu berpendapatan rendah. Bab yang ke-22, nilai kebersamaan dan sosialisasi politik dalam parti-parti politik Indonesia. Dan bab yang terakhir iaitu bab yang ke-13, ditulis oleh rakan saya Bilcher Bala, Profesor Madian Bilcher Bala daripada UMS, belajar dari sejarah. So kita ada 23 bab yang dihimpunkan dalam sebuah buku ini yang bertajuk Kukuh Nilai Kukuh Negara. Dan saya telah membaca buku ini dari awal hingga akhir untuk melihat teras ataupun asas kepada tema buku ini. Tentulah jika kita membaca bab-bab dalam buku ini, dia mempunyai berbagai-bagai topik, isu, ada yang berbentuk kajian, ada yang berbentuk pandangan dan sebagainya. Tapi persoalan kepada menghasilkan sebuah buku ini, apakah teras ataupun konsep yang dipegang oleh kumpulan ini ataupun penulis-penulis dalam buku ini. Baik, mereka secara umumnya, kesemua bab ini percaya bahawa kehidupan kita mesti berteraskan kepada sistem nilai. Dan daripada sistem nilai itulah kemudiannya akan terhasil perkara-perkara lain. Soal kenegaraan, soal perniagaan, soal kekeluargaan, soal hubungan interaksi, soal pengurusan emosi, soal keilmuan, keingintahuan dan sebagainya. Tapi semua itu bermula daripada satu sistem nilai. Buku ini seperti kita menonton filem itu, dia di bahagian separuh yang kedua. Manakala separuh yang pertama itu tidak begitu dibincangkan secara detail. Ataupun dalam bahasa akademiknya disebut sebagai apa epistemologi kepada konsep nilai itu. Itu yang mungkin tidak dibincangkan oleh penulis-penulis dalam buku ini. Dan itulah yang pada saya menjadi satu wacana yang harus patutnya dimasukkan dalam buku ini. Apa sebenarnya epistemologi nilai dalam masyarakat Malaysia? Itu soalan pokok yang harus kita jawab sebelum kita menulis apa juga bab yang kita ingin bincangkan dalam buku ini. Apa nilai masyarakat Malaysia? Adakah nilai masyarakat Malaysia ini semuanya sama? Ataupun kita mempunyai isu dalam pemahaman tentang konsep nilai dalam masyarakat Malaysia? Ataupun adakah kita mempunyai satu nilai untuk semua? Ataupun kita mempunyai kepelbagaian nilai untuk semua? Dalam membicarakan soal nilai ini, saya ingin kembali kepada wacana ataupun debat yang selalu ditimbulkan oleh Profesor Ulung, Datuk Samsul Amri dan juga rakan-rakan di Institut Kajian Etnik khususnya di UKM yang selalu mendebatkan soal di Malaysia ini kita sebenarnya mempunyai satu isu yang belum selesai, iaitu isu bangsa Malaysia. Dalam membentuk bangsa Malaysia ini, kita berhadapan dengan isu nilai. Adakah semua orang bersetuju dengan konsep nilai bangsa Malaysia yang sama? Jadi, Profesor Syamsul Amri misalnya, beliau menekankan soal tidak ada konsep nilai yang sama untuk semua dalam negara kita. Sebab itu kita mempunyai apa yang disebut sebagai kepelbagaian dalam kesatuan. Maksudnya kita ada kepelbagaian pemahaman, nilai, kepercayaan, kita mempunyai keluasan ataupun keluasan kepada konsep nilai itu sehingga setiap kumpulan etnik misalnya mempunyai konsep nilai yang berbeza. Tapi kalau kita baca buku ini, seolahnya buku ini seperti masyarakat di Indonesia, lagaknya ataupun cara gambarannya, di mana masyarakat di Indonesia itu mereka sudah pun bersetuju tentang satu konsep nilai bangsa Indonesia kerana mereka mengamalkan proses asimilasi. Semua orang bersetuju untuk mengambil satu nilai yang sama untuk mereka dan akhirnya mereka melaksanakan nilai itu sepenuhnya dalam masyarakat mereka. Tapi di negara kita, disebabkan kita bersetuju untuk mengamalkan proses integrasi, maka kita telah bersetuju untuk menerima nilai-nilai yang berbeza dalam masyarakat kita dan diintegrasikan. Jadi kalau kita bercakap soal nilai ini, soalan pokok yang harus dijawab oleh penulis buku ini adalah nilai siapa yang kita sedang bercakap sekarang ini? Nilai orang Melayu sahajakah? Nilai orang Cina? Bagaimana dengan nilai Dazan, Dayak, Dusun, Murut, Iban, Melanau dan sebagainya? Mungkin itulah perkara yang tidak begitu
diteliti ataupun diperhatikan secara mendalam oleh penulis-penulis buku ini di bahagian awal, yang membina satu asas untuk kita bersetuju apakah nilai yang cuba disampaikan di dalam buku ini. Sebab apabila kita misalnya pembaca misalnya yang mempunyai teras kefahaman bahawa nilai itu adalah pelbagai dan diintegrasikan, dan kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju dengan nilai-nilai yang dipegang oleh kumpulan masyarakat lain, membaca buku ini seperti berada di awangan. Sebab kita tidak nampak proses itu akan terlaksana, sebabkan apa yang difahami oleh penulis-penulis dalam buku ini adalah mereka memahami bahawa nilai yang satu untuk semua. Tapi yang difahami pula oleh orang lain adalah kepelbagaian nilai untuk semua. Jadi ini masalah ataupun teras isu yang tidak diperbincangkan dalam buku ini, yang menyebabkan dia seperti kita ataupun penulis-penulis buku ini membuat andaian bahawa semua orang telah bersetuju dengan nilai yang kita cakap tentang kukuh nilai, kukuh negara ini. Seolahnya semua nilai-nilai yang ingin dikukuhkan itu telah pun dipersetujui oleh semua kaum atau etnik di negara ini. Saya rasa ini satu andaian yang perlu diwacanakan, perlu didebatkan, perlu difahami terlebih dahulu sebelum kita bercakap soal kasih sayang, soal berbagai-bagai yang lain lah, tolong-menolong, gotong royong dan sebagainya. Sebab nilai trust ataupun sistem nilai yang dipegang oleh setiap kumpulan itu sebenarnya mempunyai kepelbagaian dan perbezaan yang tersendiri. Sebab itu pada para penulis buku ini, mereka sepatutnya menghujahkan apa yang telah ditulis oleh Benedict Edison dalam bukunya The Imagine Communities, dan juga dihujahkan oleh Samsul Amri, Profesor Ulung Samsul Amri, tentang The Nation of Intent. Maksud dia, setiap kumpulan etnik itu mempunyai bayangan mereka sendiri tentang apakah yang disebut sebagai bangsa ataupun dalam kes ini adalah nilai. Dan setiap kumpulan etnik itu mempunyai intention dia, mempunyai keinginan dia atau mempunyai impian dia sendiri tentang apakah konsep nilai yang ingin mereka pegang, apa konsep bangsa yang ingin mereka wujudkan dan mereka inginkan. Jadi buku ini baik untuk kita baca, tetapi asasnya itu tidak begitu jelas. Bagaimana kita memahami nilai itu, konsep nilai itu bagaimana, terasnya bagaimana, dan adakah nilai yang dibincangkan dalam buku ini adalah nilai yang praktikal, yang diterima oleh semua orang, ataupun nilai ini hanya nilai yang diandaikan oleh para penulis dalam buku ini. Ini perkara teras yang mungkin kurang diberi perhatian lah dalam menulis buku ini, dan jika pada saya mungkin di dalam bab yang pertama itu sepatutnya penulis ataupun sidang editor ini menjelaskan terlebih dahulu konsep nilai, paradigma nilai, kategori nilai, wacana nilai di Malaysia, supaya kita dapat melihat bahawa apabila kita membaca bab-bab yang seterusnya itu, kita mempunyai bayangan yang jelas, kefahaman yang jelas, dan kita dapat memahami pendirian para penulis apabila mereka menulis tentang nilai dalam mengukuhkan kenegaraan kita. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih kerana terus menonton dan juga menyokong kepada bicara buku ini. InsyaAllah dalam masa-masa yang akan datang, saya akan meneruskan bicara-bicara buku ini. Mungkin ini adalah buku yang dalam proses saya membaca lagi, berkaitan dengan hubungan etnik di sekolah di Malaysia. Ethnic Relation at School in Malaysia. Ini sebuah buku yang telah ditulis oleh Noriyuki Shigawa. Ini adalah profesor pelawat di UKM satu masa dulu, dan semasa beliau datang ke UKM, beliau telah menjalankan kajian berkaitan dengan hubungan etnik di sekolah-sekolah di Malaysia. Dan saya sempat bersama beliau beberapa acara secara agak eksklusif, sempat mengambil beliau dan menghantar beliau ke beberapa tempat di Kuala Lumpur, dan juga menghantar beliau kembali ke lapangan terbang sebelum beliau berangkat ke negara beliau. Jadi banyak perbincangan saya dengan Profesor Noriyuki ini berlaku di dalam kenderaan semasa saya memandu ataupun membawa beliau ke beberapa tempat sepanjang beliau berada di Malaysia. Dan insyaAllah saya akan membicarakan buku ini dan sebenarnya tentang hubungan etnik di sekolah-sekolah di Malaysia. Terima kasih.